Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Jangan salah guna nama Yang di-Pertuan Agong dalam isu undi percaya. Peguam Kanan Muhammad Hanif Katri berkata kenyataan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun yang bertarikh 3 September yang berpendapat bahawa mana-mana usul undi percaya akan menggugat kuasa prerogatif Yang di-Pertuan Agong dalam melaksanakan tanggungjawab keperlembagaan baginda berkaitan lantikan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah satu kekhilafan. Namun kata Hanif lebih mengejutkan lagi apabila Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata Yang di-Pertuan Agong memberi perkenan agar undi percaya tidak dilaksanakan terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di Parlimen. Hanif memetik kenyataan Wan Junaidi yang diterbitkan oleh Malaysia Kini dalam hujahnya. Perlembagaan Persekutuan telah beri kuasa besar kepada Agong untuk lantik Perdana Menteri yang diyakininya mempunyai sokongan majoriti dan ketika itu 114 ahli parlimen menyokong Ismail Sabri. Ini bukan anggapan lagi. Ahli parlimen memang menghadapi Agong untuk mengatakan sokongan. Jadi dalam masa singkat, saya tidak lihat mereka mengubah pendirian. Jika tempoh masa 6 atau 7 bulan, mungkin ada yang ubah fikiran. Jadi berdasarkan ini, Agong berkenan undi percaya tak perlu diadakan, ujar Wan Junaidi. Katanya perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat Kabinet. Hanif juga memetik kenyataan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin yang berkata Yang di-Pertuan Agong memaklumkan perkara itu kepada Ismail Sabri. Agong tak titah untuk undi percaya sekarang. Agong ada titah sebelum ini tetapi tidak selepas pelantikan. Tanya Agong jika tuanku mahu ia dilaksanakan. Jika Agong mahu, kita akan lakukan kerana ia kuasa tuanku. Katanya seperti dipetik Malaysia Kini. Menurut Hanif, kenyataan kedua-dua anggota dalam kerajaan Ismail Sabri Yaakob iaitu Wan Junaidi dan Zahidi bukan sahaja pelik, malah mencurigakan. Beliau berkata dari segi perundangan, kenyataan mereka berdua itu berbentuk dengar cakap berganda atau double hearsay yang tiada nilai langsung. Ini kerana apa yang dimaksudkan daripada kenyataan mereka itu adalah Wan Junaidi menyampaikan kepada pengetahuan umum apa yang dikononnya Ismail Sabri beritahu mereka, yang kononnya diberitahu kepada Ismail Sabri oleh Yang di-Pertuan Agong. Kenapakah Ismail Sabri Yaakob sendiri tidak keluarkan kenyataan itu? Kenapakah tidak ada lagi mana-mana kenyataan rasmi Istana Negara yang dikeluarkan berkaitan perkara ini? Walhal isu usul undi percaya telah disentuh dengan jelas dalam titah ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong melalui kenyataan media Istana Negara yang bertarikh 18 Ogos 2021. Soal Hanif, beliau menasihatkan Ismail Sabri dan kerajaan agar menampilkan adat yang sopan dalam menangani isu berkaitan titah Yang di-Pertuan Agong dan tidak secara sembrono menyalahgunakan nama dan kedudukan baginda sehingga boleh mencetuskan persepsi bahawa Ismail Sabri dan kerajaannya sudah memerlukan sandiwara dalam amalan salah guna nama Yang di-Pertuan Agong. Sebagai rumusan secara objektif dan dalam mematuhi kepada adat dan konvensyen serta semangat Perlembagaan Persekutuan, selagi belum ada mana-mana kenyataan rasmi dari Istana Negara berkaitan perkara ini, titah ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong berhubung keperluan Ismail Sabri Yaakob untuk sesegera mungkin membawa usul undi percaya bagi mengesahkan sokongan majoriti di Dewan Rakyat itu masih sah dan terpakai dan terikat, tegas Hanif. Pandangan Hanif itu sama dengan pendapat ahli Parlimen Pakatan Harapan Pasir Gudang Hassan Karim yang menegaskan kenyataan Wan Junaidi tidak boleh diterima. Ismail Sabri Yaakob adalah orang yang ada pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam soal undi percaya di Dewan Rakyat kerana prosedur undi percaya itu menguji kepercayaan terhadap dirinya sendiri selaku seorang Perdana Menteri. Hassan berkata nama baik Yang di-Pertuan Agong perlu dipelihara oleh Perdana Menteri yang ada sekarang. Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri mungkin selesa untuk
untuk membuat U-turn. Semalam cakap lain, hari ini cakap lain. Rakyat boleh menghukumnya di dalam mahkamah media sosial sekarang ataupun di dalam pilihan raya akan datang. Tetapi adalah amat buruk padanya kepada institusi yang di-Pertuan Agong jika baginda juga dilihat oleh rakyat telah melakukan U-turn, tegas Hassan. Kalau sudah ada 114 menyokongnya, apa yang Ismail Sabri takutkan? Pertanyaan ini ditimbulkan oleh Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad menyatakan rasa heran mengapa Ismail Sabri begitu gentar dengan usul tersebut sedangkan beliau mempunyai 114 sokongan ahli parlimen sebelum ini. Khalid yakin bagaimana Tan Sri Mahyadin Yassin takut dikhianati rakan sekapalnya dari UMNO, begitu jugalah sebenarnya Ismail Sabri ketika ini takut jika dikhianati Bersatu. Ya, ni yang pelik ni. Ya, ni yang pelik ni. Maka gambaran pada negara, pada rakyat, pada dunia, kerajaan Ismail Sabri sestabil kerajaan Mahyadin. Sama je, 2 kali 5 kali 2. Tak berani nak buat undi percaya kerana kalau dalam bahasa Inggeris dikatakan sitting in the pit of snakes, ya. Duduk dalam satu lubang yang penuh bersama dengan ular-ular. Ni bila masa je ular-ular ini akan patut kena patuk. Beliau berkata demikian dalam satu bal bicara membincangkan isu usul percaya di Facebook Jom Channel malam kemarin. Perbuatan yang salah ditutup dengan kesalahan lain tidak akan menjadikannya ia benar. Begitulah pementasan sebuah kerajaan pengecut yang kini ditonton oleh seluruh dunia. Sebenarnya, ia sesuatu yang sangat memalukan.